أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para penonton sekalian? Hari ini kita bersama-sama dalam program Atas Talian 1 Jam Untuk Alam untuk siri ke-10 membincangkan perkara berkaitan alam sekitar lah, dan memang kita akan bawakan orang-orang yang memang pakar tentang alam sekitar. Okay, untuk siri siri ke-10 ini kita akan bincangkan tajuk Islam dan alam sekitar. Okay, dan minggu ini kita bawakan seorang yang memang pakar tentang alam sekitar yang biasa bercakap tentang biodiversity, pengurusan sampah, pencemaran sungai. Okay, orang besar ni sebenarnya kita bawakan hari ini. Beliau ialah Puan Rosmizatul Azila binti Mat Yamin, Fellow Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Khabar Puan? Alhamdulillah sihat. Puan apa khabar? Alhamdulillah sihat. Okay, so kalau biasa kita dengar dekat IKIM, inilah suara, Tuan punya suara. Okay, kecil-kecil cili api orang kata. Okay, jom kita mulakan. Pertama sekali saya nak berkongsilah semalam saya ada dengan live satu ilmuwan daripada satu negara Arab lah. Ilmuwan ni dia kata dekat sana, dia membandingkan antara Malaysia dengan negara asal dia lah. Dia kata dekat sana dia kata orang Malaysia apa-apa pun mesti nak kaitkan dengan Islam. Contoh kalau macam kita cakap pasal politik dalam Islam, pendidikan dalam Islam, cara menangani wabak mengikut sunnah, mengikut Quran, macam tu kan. Tapi kalau dekat sana, dia kata kalau nak guna kalimah Allah dengan Rasul pun macam dihalang. Allahu'alam, na'udzubillah lah kalau kita jadi sampai macam tu kan. So bila macam tu, tajuk kita hari ni Islam dan alam sekitar, kita nak tahulah macam mana Islam letakkan alam sekitar ni dalam agama. Okay. Dan kita dan saya rasa kita normal lah sebagai orang Islam nak tahu kan macam mana tentang sesuatu tu mengikut ajaran agama, mengikut kitab ataupun sumber dari dalam agama kan. Okay, so tanpa membuang masa saya lontarkan soalan pertama. Okay, apa pandangan Islam terhadap alam sekitar berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah? Okay, silakan Puan. Okey, terima kasih Puan Fatimah ya. Pertama sekali selamat bertemu kita dalam forum pada hari ini, dan sebagaimana yang kita ketahui pada hari ini isu alam sekitar begitu meruncing yang mana berlaku kemerosotan terhadap alam sekitar seperti masalah pencemaran air, masalah pembalakan, isu berkaitan dengan pemerdagangan hidupan liar, isu berkaitan dengan tanah runtuh dan sebagainya yang sedikit sebanyak memberi kesan yang besar kepada kita. Jadi berbalik kepada persoalan daripada Puan Fatimah tadi berkaitan dengan pandangan Islam terhadap alam sekitar ini, sebenarnya apabila kita melihat alam sekitar ini dari sudut pandang Islam, yang mana alam ini sebenarnya adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai simbol ataupun sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi, yang mana dengan kekuasaannya dia menciptakan alam ini dengan kepelbagaian komponen yang ada di dalamnya, supaya kita ni manusia dapat merenung kejadian alam, dapat merenung segala komponen yang ada di dalamnya, dapat mengambil manfaat segala komponen yang ada di dalamnya, meneroka sumber-sumber alam supaya kita dapat melakukan renungan dan berfikir serta mengambil iktibar dan manfaat daripada kejadian alam yang begitu sempurna, yang tiada cacat celah. Dan pastinya apabila alam diciptakan dan pelbagai komponen alam diciptakan, ia saling berkait rapat antara satu sama lain. Yang mana setiap satu daripada komponen-komponen alam itu adalah saling berhubungan rapat ataupun bersimbios antara satu sama lain dan memainkan peranan yang tersendiri terhadap ekosistem. Tak kiralah daripada sebesar-besar makhluk seperti gajah sehinggalah sekecil-kecil spesies seperti semut memainkan peranan masing-masing di dalam keseimbangan alam sekitar. Dan selaku khalifah Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini, kita perlu menyedari ataupun menghargai bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni menghadiahkan kepada kita anugerah istimewa, yakni alam
yang dikurniakan kepada yang tidak dikurniakan kepada makhluk-makhluk lain, iaitu nikmat akal untuk kita berfikir tentang kejadian alam ini. Dan anugerah istimewa ini saya kira datang dengan amanah dan diberikan kepada kita, dan kita akan disoal di akhirat kelak terhadap apa yang kita lakukan kepada diri sendiri, kepada makhluk lain, dan juga ke atas alam ini. Tak kira lah sama ada ke atas ekosistem laut, ekosistem sungai dan sebagainya. Jadi dengan akal yang digunakan kepada kita ini bukan semata-mata untuk kita melihat saja kejadian alam, tetapi mengambil iktibar dan dalam masa sama cuba menggunakan pakai makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi ini untuk kita melaksanakan pembangunan, untuk kita melaksanakan penyelidikan dan sebagainya, untuk kepentingan tamadun kita, tamadun bangsa kita, baik pada hari ini ataupun pada masa hadapan. Oleh yang demikian, saya kira selaku khalifah dan juga ketua kepada alam ini, kita dipertanggungjawabkan untuk mentadbir alam ini dengan sebaik-baiknya selaras dengan tujuan penciptaan kita di atas muka bumi ini. Yang mana Islam juga menggalakkan kita untuk melihat alam dan bertadabbur akan keagungannya, yakni dengan menggunakan akal fikiran yang dikurniakan kepada kita bagi melihat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu hebat sekali di atas muka bumi ini. Seterusnya membawa kepada penghargaan yang paling mulia, iaitu menghargai dan juga bersyukur atas belas kasihan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengurniakan alam ini, mengurniakan segala komponen yang ada di dalam alam ini untuk kita meneruskan kelangsungan hidup kita di atas muka bumi ini. Dan saranan untuk melihat serta merenung kepada alam sambil mensyukuri rahmat Allah yang begitu luas memang sangat digalakkan di dalam Al-Quran. Dan hal ini sebagaimana yang telah dinukilkan di dalam Al-Quran, dalam firman-Nya yang bermaksud sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Jadi ayat ini secara jelas yang menyebutkan tentang manusia dikurniakan dengan akal fikiran, yakni untuk mentadbir alam ini dengan sebaik mungkin. Dalam erti kata lain, proses mengenal Allah dengan cara yang ringkas adalah dengan mempercayai bahawa adanya Allah Tuhan yang Maha Esa yang berlainan daripada makhluknya, yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, yakni maha suci daripada kekurangan. Dan dengan dalil bahawa alam ini adalah ciptaan Allah yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu Wa Taala, wujudnya pencipta, dan wujudnya, apabila wujudnya alam maka wujudnya pencipta yang pastinya begitu agung kerana dapat menciptakan alam ini dengan kepelbagaian spesies, kepelbagaian hidupan yang tak terjangkau oleh akal fikiran kita. Dan dalam ayat yang lain pula, dalam surah Al-A'la ayat 1 hingga 3, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, sucikanlah nama Tuhanmu yang paling tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya dan menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Jadi kedua-dua ayat ini jelas menunjukkan dalil yang kukuh akan kebesaran dan juga kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh yang demikian, saya kira hubungan seorang Muslim dengan alam sekitarnya adalah hubungan yang sangat penting, terutamanya dalam bentuk panduan dan juga iktibar menerusi renungan dan berfikir tentang kejadian alam dan juga segala komponen yang ada di dalamnya. Justru saya kira kita sebagai seorang Muslim sewajarnya memandang alam ini sebagai satu nikmat anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Luqman ayat 20 yang bermaksud, tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin, dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan dan petunjuk dan tanpa kitab yang memberi perangan. Dan salah satu bantahan yang dilakukan terhadap apa saranan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran adalah dengan melakukan kerosakan di atas muka bumi, dengan mengeksploitasi sumber alam sewenang-wenangnya tanpa memikirkan tentang natijah yang bakal dihadapi di depan hari kelak. Dan kepentingan melindungi alam sekitar adalah tanggungjawab setiap Muslim, memandangkan ia mempunyai kaitan rapat dengan agama dan ia merupakan sebahagian daripada tuntutan agama, sebagaimana juga ibadah-ibadah lain seperti solat, puasa, zakat dan sebagainya. Dengan adanya perubahan positif berserta niat untuk melindungi alam, ia boleh memberi kesan jangka panjang sebenarnya bagi kita untuk melindungi satu-satunya bumi yang kita ada,
dengan harapan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menerusi Al-Quran dinyatakan bahawa nikmat Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak terhitung banyaknya. Cuma manusia sahaja yang terpedaya dengan sikap zalim dan juga kufur kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang jadinya melakukan kerosakan atas alam sekitar dengan sewenang-wenangnya, melakukan pencemaran ke atas sumber air dan sebagainya berkali-kali dan secara berulang kali tanpa memikirkan bahawa alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini pada asalnya seimbang dan kita perlu menjaga keseimbangan berkenaan supaya tidak memberi kesan yang buruk kepada kita pada masa akan datang. Dan kezaliman dan kekufuran terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala inilah yang telah menyebabkan berlakunya kemusnahan dan juga ketidakseimbangan terhadap alam sekitar, terhadap ekosistem, terhadap kelangsungan spesies yang seterusnya boleh mengundang bencana kepada kehidupan manusia. Dan kalau kita lihat, dapat lihat pada hari ini banyak bencana-bencana alam yang telah berlaku seperti banjir kilat, hujan sedikit dah berlaku banjir kilat, dan begitu juga kemusnahan ekosistem hutan dan bencana banjir besar yang merenggut nyawa. Itu semua adalah natijah daripada perlakuan kita yang tidak mensyukuri nikmat alam yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Kalau diperhatikan, terdapat banyak ayat Al-Quran yang menerangkan kepada kita tentang nikmat alam ini yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, yakni agar manusia dapat melihat akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan mengambil iktibar daripadanya serta menerimanya dengan penuh rasa syukur. Jadi apabila menyebut tentang bersyukur kepada nikmat alam ini, bagaimana cara untuk kita menzahirkan kesyukuran ini? Jadi menjawab kepada persoalan ini, saya kira pastinya ialah dengan kita memainkan peranan kita semaksimum mungkin, terutamanya dalam usaha kita untuk memelihara dan juga memelihara alam sekitar dan segala komponen yang ada di dalamnya dengan sebaik yang mungkin. Dan amat penting saya kira bagi kita untuk kita mengetahui dan juga memahami peranan kita selaku khalifah di atas muka bumi. Yang mana dalam konteks ini manusia amat dituntut untuk berinteraksi dengan alam sekitar sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan peranan manusia adalah semulia-mulia tanggungjawab yang dipikulkan di bahu masing-masing. Dan tanggungjawab ini pula dibahagikan kepada 3 tujuan utama. Yakni yang pertamanya adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang telah difirmankan dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang bermaksud, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Dan pengabdian di sini adalah menerusi ibadat yang meliputi segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Maka dalam konteks ini bentuk ibadah adalah mencakupi segala aspek kehidupan, termasuklah dalam aspek penjagaan dan juga pemeliharaan alam sekitar serta segala komponen yang ada di dalamnya. Dan tujuan tanggungjawab yang kedua adalah sebagai wakil ataupun khalifah Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi. Yang mana manusia dituntut untuk menegakkan kebenaran dan juga keadilan serta menyebarluaskan kebaikan dan juga kebajikan agar tanggungjawab kekhalifahan ini dapat disempurnakan dengan sebaik-baik mungkin. Dan yang ketiganya adalah untuk kita membangunkan peradaban di atas muka bumi. Yang mana hal ini dinyatakan dengan jelas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya dalam surah Hud ayat 61 yang bermaksud, dialah yang menjadikan kamu daripada bahan-bahan bumi serta menghendaki kamu memakmurkannya. Dan pengertian pemakmur di sini dapat difahami ialah manusia sebagai makhluk yang membangunkan bumi menerusi usaha-usaha seperti aktiviti pertanian, perindustrian, memperbaiki taraf hidup serta menghindarkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan alam sekitar, yang boleh merosakkan ekosistem, yang boleh memusnahkan segala komponen-komponen yang ada di dalamnya. Dan aktiviti membangunkan bumi serta menghindarkannya daripada kerosakan adalah tanggungjawab kekhalifahan. Justru sekiranya tanggungjawab khalifah ini disempurnakan dengan sebaik-baiknya, saya kira dengan memenuhi segala syarat-syarat yang telah digariskan oleh Islam, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan keberkahan hidup kepada manusia baik di dunia maupun di akhirat. Jadi sama-sama kita renungkan bahawa alam ini bukan diciptakan dengan sia-sia, sebaliknya kita sebagai pemegang amanah ini perlu menjaga amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kita dengan sebaik mungkin supaya kita tidak menjadi individu yang memusnahkan simbol ataupun tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala ini. Wallahu a'lam.
Betul dah habis ke tadi? Ya, dah habis. Mungkin line saya yang terputus. Okay. So, terima kasih Puan untuk soalan yang pertama tadi. So, kita nampaklah tanggungjawab kita yang Allah turunkan kepada kita ni adalah dengan tujuan. Okay. Yang kita sepatutnya sedar sebagai seorang manusia. Okay. Jadi soalan saya yang seterusnya, mungkin bila kita bercakap tentang Islam dalam sekitar ni, boleh tak Puan ceritakan tentang kedudukan ataupun layanan terhadap alam sekitar ni yang berlaku dalam sejarah, mungkin dalam sejarah ketamadunan Islam. Silakan Puan. Okey, terima kasih Puan Fatimah. Jadi kalau kita telusuri Puan Fatimah dari sudut tamadun Islam, sebenarnya aspek berkaitan dengan pemeliharaan alam sekitar ini sebenarnya begitu diberi penekanan dalam sejarah tamadun Islam. Ini terbukti apabila amalan hima ataupun kawasan perlindungan telah dilaksanakan. Yang mana amalan hima yang dilaksanakan ataupun diwujudkan sejak kedatangan Islam adalah yang telah diperbetulkan daripada amalan hima yang dilaksanakan semasa zaman jahiliah yang dilihat tidak telus dan juga tidak adil kepada semua. Jadi konsep hima juga sebenarnya telah pun wujud dalam undang-undang tanah Islam. Yang mana hima ni bermaksud satu kawasan tanah yang digazetkan oleh pemerintah untuk suatu tujuan tertentu bagi kepentingan dan juga maslahah masyarakat awam. Jadi konsep himan dalam Islam bukan sekadar melarang aktiviti menternak binatang, sebaliknya lebih jauh daripada itu. Yang mana ia memurnikan konsep pemeliharaan alam sekitar dengan mengenepikan pembangunan fizikal ke atasnya demi melestarikan alam sekitar dan juga ekosistem semula jadi. Dan hima juga merupakan hak milik masyarakat awam secara bersama. Dan semasa zaman awal tamadun Islam hima digazetkan adalah untuk tujuan penempatan kuda milik kerajaan ataupun golongan fakir dan juga miskin. Beberapa contoh keperluan sesuatu kawasan itu digazetkan sebagai awam adalah seperti kawasan taman permainan, kawasan hutan simpan, taman haiwan, kawasan tadahan air, padang ragu dan sebagainya. Yang mana ia dikawasi oleh pihak berkuasa negeri demi memastikan keseimbangan pembangunan supaya ia tidak dicerobohi ataupun tidak dirosakkan dengan sewenang-wenangnya oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Dan apabila sesuatu kawasan itu digazetkan sebagai hima, maka orang ramai dilarang sama sekali sebenarnya melakukan aktiviti seperti perburuan, penebangan pokok, pembakaran hutan, pemindahan kayu kayan, pembalakan dan juga pemusnahan ke atas pokok-pokok. Dan amalan hima ini diamalkan oleh baginda Rasulullah SAW sendiri, yang mana telah diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah merizabkan sebidang tanah di kota Madinah termasuk sebuah bukit di Baqi seluas 6 batu persegi untuk tujuan manfaat bagi golongan Ansar dan juga Muhajirin pada ketika itu. Dan dalam Al-Quran dan Sunnah yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Umar juga ada menyatakan bahawa Rasulullah SAW telah merizakkan sebidang tanah di Naqi yang jaraknya lebih kurang 8 batu daripada Madinah untuk kegunaan penempatan kuda orang-orang Islam. Selain itu juga Rasulullah SAW telah menjadikan kota Madinah dan juga Mekah sebagai tanah haram. Yakni yang mana tanah yang dilarang sama sekali untuk aktiviti seperti pemburuan dilakukan di dalam lingkungan 4 batu radius dan dilarang melakukan pemusnahan terhadap tumbuh-tumbuhan di sekitar 12 batu radius di dalam kedua-dua kota suci berkenaan. Dan larangan ke atas kedua-dua jenis tanah hima dan haram ini telah diteruskan oleh para Amirul Mukminin dan juga para pemerintah Islam yang seterusnya. Dan amalan hima tidak terhenti begitu sahaja pada zaman Rasulullah SAW. Sebaliknya ia telah diteruskan oleh para khulafa ar-rasyidin. Misalnya semasa pemerintahan Khalifah Abu Bakar misalnya, beliau telah merizakkan sebidang tanah di satu kawasan bernama Al-Rabdah, yakni satu kawasan di antara Mekah dan Madinah untuk tujuan kegunaan bagi golongan miskin. Malah beliau juga turut merizakkan sebidang tanah untuk kegunaan golongan miskin di satu kawasan dinamakan Syaraf, yakni kawasan berdekatan dengan kota Mekah.
Jadi daripada contoh-contoh amalan hima yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para khulafa ar-rasyidin secara jelas menunjukkan bahawa dalam syariat Islam sendiri terdapat satu sistem pemeliharaan, satu sistem pengawalan alam sekitar yang bertujuan untuk memberi faedah dan juga maslahat kepada masyarakat awam. Justru sekiranya perkara ini tidak diambil peduli oleh pihak pemerintah, maka berkemungkinan besar pihak tertentu yang mempunyai kepentingan diri akan bebas meneroka sesuatu kawasan secara berleluasa tanpa menghiraukan kepentingan awam ini yang akhirnya boleh mengundang kemusnahan terhadap alam sekitar dan ekosistem. Wallahu alam. Baik, amalan boleh Puan sebutkan dengan jelas amalan apa tu nama dia? Hima, kawasan perlindungan ataupun kawasan perlindungan. Okay, baik. Seterusnya, soalan saya, apakah tanggungjawab seorang Muslim terhadap alam sekitar dan kenapa kita perlu bertanggungjawab terhadap alam sekitar? Okey. Tanggungjawab sebagai seorang Muslim telah saya sebutkan sebentar tadi secara umum. Jadi saya pergi kepada mengapa orang Islam perlu bertanggungjawab terhadap alam sekitar Puan Fatimah. Jadi umat Islam saya kira perlu bertanggungjawab terhadap alam sekitar kerana ia merupakan sebahagian daripada tuntutan agama dan ia menjadi asas ataupun menjadi ukuran yang sangat penting kepada tahap keimanan dan juga penghayatan agama selaku penghayatan agama kita selaku umat Islam. Dan sekiranya mutu alam sekitar teruk, maka ia jelas memberi cerminan bahawa tahap penghayatan agama adalah kurang. Macam contoh kita lihat pada hari ini, banyak berlaku masalah pencemaran alam sekitar dan apabila berlakunya pandemik COVID-19, masalah alam sekitar yang meruncing terutamanya dari aspek pencemaran yang mana telah bertambah sisa-sisa seperti sisa-sisa klinikal seperti MAS dan sebagainya. Jadi saya kira setiap daripada kita perlu menyedari bahawa kehidupan manusia di atas muka bumi ini adalah turut dikongsikan bersama-sama dengan makhluk lain seperti haiwan, tumbuh-tumbuhan dan juga makhluk kehidupan lain di dalam alam ini. Jadi tanggungjawab kita terhadap alam sekitar ini begitu besar sebenarnya. Kita bukan sahaja bertanggungjawab dalam konteks kita sebagai individu, dalam konteks kita menjaga batas kita dalam usaha pelaksanaan sekitar. Sebaliknya kita juga sebenarnya bertanggungjawab untuk mendidik ahli keluarga kita untuk memberi contoh yang baik kepada kawan-kawan kita, kepada rakan-rakan masyarakat di persekitaran kita untuk kita menjaga dan memelihara alam sekitar ini dengan sebaik mungkin. Misalnya melalui tingkah laku yang kita tunjukkan seperti kita melaksanakan program kita semula dan sebagainya, kita perlu kongsikan dengan rakan-rakan yang mungkin yang kurang arif tentang konsep berkenaan tentang bagaimana untuk konsisten melakukan amalan kita semula. Mungkin kita boleh kongsikan. Itu salah satu contoh yang saya bagi. Dan komponen-komponen yang kita yang sama-sama berkongsi dengan planet bumi dan kita juga kita perlu sedar bahawa mereka juga memiliki hak ke atas alam ini. Jadi kita tidak boleh sewenang-wenangnya melakukan sebarang bentuk kerosakan ataupun kemusnahan di atas muka bumi ini. Dan kesemua makhluk ini ditentukan kehidupannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan saling memerlukan antara satu sama lain dalam konsep yang dikenali sebagai kitaran kehidupan alam. Justru sebarang perlakuan yang dilakukan oleh kita seperti pencabulan hak ke atas alam sekitar, pencabulan hak ke atas makhluk-makhluk lain seperti ekosistem sungai, ekosistem laut, seperti hidupan liar dan sebagainya, yang turut sama mendiami alam ini adalah seperti mana kita mencemar ataupun merosakkan keperluan mereka adalah membawa kepada ketidakseimbangan ke atas alam sekitar kita. Dan ia akhirnya akan memberi kesan dan juga menjejaskan kualiti kehidupan manusia sebagai salah satu elemen dalam rantaian kehidupan di alam ini. Oleh kerana itulah maka Islam menegaskan kepentingan memelihara dan memelihara alam ini ke atas setiap manusia demi memastikan kelestarian hidup di alam ini. Oleh yang demikian saya kira sebarang bentuk pencemaran dan juga kerosakan ke atas alam sekitar dan segala komponen yang ada di dalamnya adalah dikira sebagai perbuatan dosa dan maksiat. Jadi kita sebagai umat Islam kita perlu menyedari. Mungkin kita menganggap biasa kan. Mungkin pada kita ada segelintir daripada kita ni menganggap bahawa perbuatan merosakkan alam sekitar, mencemarkan alam sekitar ini bukan suatu dosa.
dosa. Jadi mulai hari ini bagi yang tidak menyedari bahawa perbuatan mengkhianati alam sekitar, melakukan kerosakan ke atas alam sekitar dan mencemari alam sekitar adalah merupakan suatu perbuatan maksiat dan suatu perbuatan dosa, maka mulai hari ini kita perlu menjaga batas-batas kita terhadap alam sekitar. Dan kita juga perlu bertanggungjawab setiap apa yang kita lakukan. Cuba pastikan kita tidak sewenang-wenangnya untuk melakukan seperti pencemaran dan sebagainya. Dan kalau kita menyebut tentang pencemaran, saya suka menyebut tentang pencemaran ni, kalau kita lihat, kita boleh lihat di persekitaran kita pada hari ini. Misalnya kita naik kereta, kita boleh lihat dengan mata kita di depan kita, kereta di depan kita membuang sampah dengan sewenang-wenangnya keluar daripada kenderaan. Begitu juga kalau kita tinggal di rumah yang bertingkat. Kadang-kadang jiran kita ke atas buang sampah jatuh ke balkon kita. Jadi kat situ mencerminkan bahawa kita tidak menyedari bahawa segala perbuatan kita itu merupakan satu kesalahan, merupakan satu perbuatan maksiat, merupakan satu dosa. Sekiranya kita sedar ia merupakan perbuatan maksiat dan merupakan suatu dosa yang sangat ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pastinya saya kira kita tidak akan sekali-kali ataupun kita akan takut untuk melakukan perbuatan berkenaan, kerana ia jelas menodai fungsi kekhalifahan kita di atas muka bumi ini, yakni dengan merosakkan alam secara sewenang-wenangnya dan tidak menjaga kelestarian alam. Wallahu a'lam. Baik, Puan. Bila biasa orang nampak maksiat ni kalau macam berdua-duaan antara lelaki dengan perempuan, tak tutup aurat, itu je maksiat yang biasa orang nampak. Tapi bab dengan alam, kita tak rasa itu maksiat. So mungkin itu sebabnya kita kurang cakna ataupun kurang layanan kita terhadap alam sekitar. Mungkin kita sambil lewa je sebab alam sekitar ni dia tak boleh nak bersuara, kan Puan, kan? Baik, seterusnya. Kan, okay, soalan seterusnya. Kenapa negara Islam dan orang Islam lah kadang-kadang dilihat seolah-olah macam tak ambil peduli, macam mengenepikan tentang alam sekitar ni, apatah lagi nak menjaga dia. Okey, terima kasih ya Puan. Perkara ini sebenarnya bukan perkara baru. Kita tahu kita negara Islam, tetapi masalah pencemaran di negara kita begitu kritikal. Begitu juga masalah pembalakan, masalah penyeludupan dan perdagangan hidupan liar, masalah pemburuan hidupan liar begitu kritikal di negara kita. Tetapi kalau kita lihat seperti Jepun, walaupun mereka bukan negara Islam tetapi mereka terdidik. Negara mereka sangat bersih. Pernah beberapa tahun yang lepas saya ke Jepun atas urusan kerja. Jadi kalau lalu di perumahan mereka, tengok longkang mereka begitu jernih air. Malah ada ikan-ikan, boleh nampak ikan-ikan tu berenang-renang dalam air di dalam longkang-longkang mereka. Jadi kat sini timbul persoalan kepada kita, mengapa sebagaimana yang dibangkitkan oleh Puan Fatimah tadi, mengapa negara Islam dan orang Islam ni kadang-kadang dilihat mengenepikan soal kelestarian alam sekitar. Jadi saya suka untuk menjawab persoalan ini adalah, pertamanya adalah persoalan sikap. Yang mana sikap dalam diri kita ni sendiri yang tidak mengambil berat tentang aspek kelestarian alam sekitar, mungkin juga disebabkan oleh faktor kurangnya penghayatan agama. Kerana mungkin rata-rata daripada kita ini memikirkan bahawa aspek penjagaan alam sekitar, aspek pemeliharaan alam sekitar ini bukan merupakan suatu tuntutan agama. Sebaliknya hanya aspek-aspek seperti solat, zakat dan puasa saja merupakan tuntutan agama. Itu kesilapan yang perlu kita perbetulkan dalam minda masyarakat kita. Justru kita perlu memainkan peranan secara tuntas, saya kira, baik di peringkat pemerintah maupun di peringkat badan-badan berwajib untuk sentiasa mempromosikan kesedaran alam sekitar ini dalam konteks dengan memberi pendekatan, dengan mengetengahkan pendekatan agama. Yang mana kalau kita lihat dalam agama lain juga sebenarnya menyarankan untuk menjaga alam sekitar ini. Jadi kenapa? Jadi kenapa kita tidak boleh menjadikan agama sebagai alasan kepada kita untuk kita menjaga kelestarian alam sekitar? Itu persoalan kita perlu jawab terlebih dahulu. Jadi dalam konteks saya, kalau kita tengok macam contoh, satu lagi yang saya tengok, mungkin di negara-negara lain seperti di Jepun tadi, mereka mungkin dah terdidik daripada awal dari aspek moral, yang mana mereka diketengahkan dengan pendekatan untuk mengamalkan ataupun membudayakan kebersihan itu sendiri. Dan jika di Singapura pula, mereka sebenarnya
dari konteks alam sekitar, mereka sebenarnya lebih baik daripada kita adalah disebabkan oleh penguatkuasaan undang-undang yang bagus. Dan kalau kita lihat di negara kita, kita telah ada undang-undang yang lengkap dan mencukupi sebenarnya dalam konteks pemeliharaan alam sekitar ini, tetapi masalah kita adalah disebabkan oleh masalah penguatkuasaan. Kita tak ada kapasiti kaki tangan ataupun dana yang mencukupi dalam usaha-usaha pemeliharaan alam sekitar. Jadi itu antara kekangan kita mengapa menyebabkan negara kita ini sukar untuk kita nak didik orang-orang kita ini untuk melakukan ataupun melaksanakan aspek pemeliharaan alam sekitar dengan sebaik yang mungkin. Jadi saya kira itu sedikit sebanyak daripada saya. Terima kasih Puan. Sebelum saya ke soalan seterusnya, adakah melalui pendapat Puan lah, macam dulu kita pernah ada undang-undang yang nak dikuatkuasakan setiap rumah kena mengasingkan sampah kan, tapi nampak macam tak ada pula benda tu kan. Adakah adakah itu maksud Puan mungkin daripada segi penguatkuasaan, ataupun mungkin ada amalan-amalan yang seperti rasuah ke, ataupun sikap-sikap lain lah yang menyebabkan benda-benda macam tu yang sepatutnya dah pun berlaku hingga kita tak terjadi. Okey, baik Puan. Okey. Jadi kalau saya perhatikan berhubung dengan isu kita semula ini Puan, kita dah ada, kita sediakan tone dan sebagainya untuk melaksanakan kita semula. Dan dapat diperhatikan di sekitar perumahan macam contoh perumahan saya sendiri yang mana telah pun disediakan tone untuk kita semula. Tetapi kita dah masukkan ke dalam tone apabila pekerja-pekerja pembersihan mengambil sampah-sampah berkenaan, mereka mencampurkan ke semua di dalam satu bekas. Jadi dah bercampur. Dan begitu juga kalau kita lihat lori-lori yang mengangkut sampah-sampah berkenaan juga tidak ada partition antara bahan-bahan bahan kita semula itu dimasukkan begitu sahaja dan bercampur kembali. Itu salah satunya. Dan salah satu lagi masyarakat kita ni perlu saya kira dididik, diberi pendedahan bagaimana nak melaksanakan kita semula dengan sebaiknya. Bagaimana untuk mendisiplinkan diri ke arah kita semula. Mungkin kita tidak boleh mengharapkan pekerja-pekerja berbersihan untuk mengutip barang-barang kita semula, tetapi kita juga boleh mengambil inisiatif menghantar sendiri barang-barang kita semula kita ke pusat kita semula. Itu salah satu untuk kita mengelakkan daripada bahan-bahan kita dah asingkan ini dicampur apabila diangkut ke lori untuk dibawa ke pusat-pusat kita semula, pusat-pusat pelupusan sampah. Jadi itu sedikit komen saya. Baik, seterusnya bercakap dengan tentang Islam ni, so kita tahu Islam ni adalah agama yang sempurna, yang ada penyelesaian untuk semua masalah yang kita hadapi lah. Okay, so soalan saya, bagaimana penyelesaian yang Islam boleh offer untuk isu-isu alam sekitar? Silakan Puan. Okey, terima kasih Puan. Sebenarnya tuntutan melindungi alam sekitar ini adalah sangat ditekankan dalam Islam dan dalil-dalil berkaitan dengan aspek pemeliharaan dan juga pengurusan alam sekitar ini sebenarnya boleh dirujuk kepada sumber utama yakni Al-Quran dan juga Sunnah, yang mana terdapat banyak dalil Al-Quran dan hadis yang menunjukkan larangan keras daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia daripada melakukan sebarang bentuk kerosakan di atas muka bumi sebagaimana yang dijelaskan melalui firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 12 yang bermaksud, dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan. Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya membuat bencana dan kerosakan, tetapi mereka tidak menyedarinya. Manakala di dalam surah yang lain iaitu surah Hud ayat 85, Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan lagi tegahan ataupun larangannya yang bermaksud, dan janganlah kamu menyebabkan bencana kerosakan di atas muka bumi. Jika dilihat pada hari ini Puan, kerakusan manusia merosakkan alam sekitar bagi memenuhi sifat tamak dan juga sifat rakus mereka telah mengundang banyak impak negatif sebenarnya, seperti berlakunya kejadian bencana alam yang berleluasa, masalah pencemaran yang seolah-olah tiada penghujung, banjir, tanah runtuh dan juga penularan wabak penyakit. Dan perkara ini ternyata sebenarnya bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang bermaksud,
telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Timbul yang demikian kerana Allah Subhanahu Wa Taala hendak merasakan mereka sebahagian daripada balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan supaya mereka kembali insaf dan bertambah. Malahan, tindakan rakus manusia terhadap alam sekitar sebenarnya telah menimbulkan pelbagai impak negatif lain seperti pemanasan global, jerebu dan juga penipisan lapisan ozon. Dan Islam telah menggariskan bahawa alam sekitar perlu diuruskan secara berhemah bagi mengekalkan keharmonian dan juga mengekalkan kelestariannya. Dan kesemua sumber asli seperti air, udara, tanah, ekosistem hutan, biodiversity dan segala komponen yang ada di dalamnya saling berkait antara satu sama lain dan memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan makhluk lain yang sama-sama menghuni planet bumi. Dan antara impak positif pemeliharaan alam sekitar dan segala sumber yang ada di dalamnya adalah dapat mengekalkan keseimbangan ekosistem serta melindungi kawasan yang sensitif yang terpelihara daripada menjadi mangsa rakus pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Dan pemeliharaan alam sekitar yang baik dan juga mampan dapat memberi nilai tambah kepada sektor ekonomi yang akhirnya dapat memacu kepada pembangunan lestari, terutamanya dalam kita merancangkan industri pelancongan, ekopendidikan dan juga rekreasi kita. Dan pembangunan lestari adalah bertujuan mencapai sekurang-kurangnya 4 objektif utama, iaitu yang pertamanya komitmen dalam melindungi alam sekitar dan sumber asli untuk manfaat generasi pada hari ini dan juga generasi pada masa hadapan. Dan yang keduanya, standard yang bersesuaian dalam eksploitasi sumber alam. Yang ketiganya, penggunaan secara adil bagi memenuhi keperluan dan juga permintaan manusia. Dan yang keempat adalah integrasi ekonomi dan juga sektor pembangunan adalah berasaskan kepada panduan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dalam konteks pemeliharaan alam sekitar juga, agama merupakan tunjang asas dalam pembentukan nilai, dalam pembentukan kepercayaan dan juga dalam pembentukan norma individu, terutamanya dari sudut penyelesaian terhadap isu-isu alam sekitar. Yang mana implikasi daripada penghayatan nilai agama ini sebenarnya akan mewujudkan obligasi moral terhadap pihak lain serta tanggungjawab individu dalam memelihara alam sekitar dan juga ekosistem sehingga mendorong kepada penglibatan seseorang individu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam usaha-usaha untuk memelihara alam sekitar ini. Dan pengurusan alam sekitar lestari menurut perspektif Islam merupakan kombinasi antara 3 elemen utama merangkumi fiqh, iaitu hukum, dan fiqh al-bi'ah adalah berkombinasi daripada 2 istilah Arab, iaitu fiqh dan juga bi'ah. Yang mana fiqh dari segi bahasa adalah bermaksud kefahaman. Manakala dari sudut istilah pula, fiqh didefinisikan sebagai setiap hukum syarak yang berbentuk praktikal dan dalam masa yang sama adalah disandarkan kepada dalil-dalil secara terperinci sama ada daripada Al-Quran, Sunnah maupun ijtihad. Perkataan bi'ah ataupun persekitaran pula adalah dirujuk sebagai kediaman ataupun dirujuk sebagai habitat dan sesuatu keadaan dari sudut bahasa. Dan dari sudut istilah, bi'ah bermaksud lingkungan persekitaran yang didiami oleh manusia itu sendiri. Justru fiqh al-bi'ah atau fiqh persekitaran boleh didefinisikan sebagai undang-undang ataupun hukum-hukum Islam yang mencakupi keseluruhan persekitaran, sama ada benda hidup seperti haiwan, tumbuh-tumbuhan atau benda bukan hidup seperti unsur semula jadi yang meliputi 3 komponen utama itu tadi, iaitu tanah, air dan juga udara. Walaupun ia kelihatan tidak begitu ditekankan sebagaimana fiqh ibadah maupun fiqh muamalah yang lain, namun fiqh al-bi'ah ini dilihat sebagai salah satu daripada cabang ilmu fiqh yang sangat penting untuk diketengahkan dan dipromosikan secara proaktif pada masa sekarang. Terutamanya memandangkan dunia pada hari ini berdepan dengan pelbagai krisis alam sekitar yang tiada berkesudahan. Dan perkara berkaitan fiqh al-bi'ah ini perlu dipromosikan terutamanya dalam kalangan generasi muda pada hari ini yang mungkin tidak mempunyai minat sebagaimana kita zaman muda-muda dahulu terhadap alam sekitar untuk terlibat atau menceburkan diri dengan alam sekitar ataupun dengan ekosistem ini. Dan aspek fiqh adalah berkait secara langsung dengan aspek syariah. Ini bermakna penghayatan fiqh perlu dimanifestasikan melalui pelaksanaan juga penguatkuasaan peraturan, garis panduan serta perundangan. Justru praktis dan juga penghayatan terhadap sarana Islam ini saya kira sewajarnya menjadi mekanisme terbaik terutamanya dalam menyelesaikan
pelbagai isu berkaitan pengurusan dan juga pemeliharaan alam sekitar sama ada di peringkat nasional maupun di peringkat global. Selain itu Puan, Hizbah yakni institusi yang menjaga dan mengawasi kemaslahatan umum masyarakat termasuklah kegiatan politik, sosial dan ekonomi sebenarnya turut menjadi satu elemen yang sangat penting sebenarnya dalam konteks pemeliharaan dan juga penjagaan alam sekitar dalam Islam. Dari sudut sejarah, institusi Islam yang bertanggungjawab dalam penjagaan dan pemeliharaan alam sekitar ini adalah di bawah bidang kuasa Hizbah yang berperanan dalam mengekalkan buat-kuasaan undang-undang, menyuruh kepada kebaikan dan juga mencegah kemungkaran dalam aspek perdagangan dan hal awam. Dan antara bidang kuasa Hizbah adalah turut merangkumi pemeliharaan rizak sumber-sumber jadi, pengurusan sisa kumbahan dan juga sampah sarap, kawalan kualiti bangunan dan juga pembinaan, pemantauan kebersihan, pemeriksaan dan juga penguasaan terhadap peraturan keselamatan, pencegahan bahaya dan juga gangguan serta pencerobohan. Dan muhtasib yakni penguasa kepada Hizbah pula turut bertanggungjawab dalam menilai sebarang bentuk kerosakan dan juga penalti dalam usaha mengawasi kemudahan awam untuk kemaslahatan bersama. Jadi beberapa kriteria tindakan pembetulan dan juga penjagaan alam sekitar yang berpaksikan elemen fiqh adalah menekankan aspek accountability, aspek integriti dan juga nilai baik yang dilihat amat signifikan dalam kita merealisasikan tahap keberkesanan terhadap penjagaan dan juga kelestarian alam sekitar pada hari ini, insya-Allah. Baik Puan, saya tertarik apa yang Puan sebut tadi tentang integrasi ekonomi dan alam sekitar. Secara teori memang kita nampak ekonomi ni perlu mengambil kira dalam membangun ekonomi kita perlu mengambil kira tentang alam sekitar. Secara praktikalnya, adakah Puan nampak integrasi ekonomi dan alam sekitar itu berlaku? Okey, pada pandangan saya lah, kalau saya lihat dalam situasi alam sekitar pada hari ini, saya lihat tidak diintegrasikan antara ekonomi dan juga keseimbangan alam itu tidak diintegrasikan dengan baik. Dan oleh faktor itulah maka berlakunya pengeksploitasian sumber secara berlebihan sehingga merosotnya sumber alam pada hari ini, menyusutnya sumber alam yang ada dalam planet bumi kita pada hari ini. Jadi misalnya kalau kita tengok aktiviti pembalakan lah misalnya. Aktiviti pembalakan dilakukan secara berleluasa, dilakukan tanpa batasan, tetapi tidak ada usaha ke arah memulihkan kembali ataupun menggantikan kembali balak-balak yang ditanam yang ditebang itu kepada dengan penanaman semula. Jadi ini sebenarnya tidak seimbang. Apabila kita ambil balak, kita ambil sumber alam untuk tujuan pembangunan ekonomi, dalam kita telah melupakan aspek yang perlu kita jaga, itu aspek kelestarian alam sekitar. Jadi pada pandangan saya pada hari ini keseimbangan antara ekonomi dengan keseimbangan, kita masih lagi belum mencapai keseimbangan antara ekonomi dan juga keseimbangan antara kelestarian alam sekitar. Pada pandangan saya. Baik, itu memang berkaitan dengan sikap yang Puan sebut tadi lah, sikap kita terhadap penghayatan agama. Okay? Dan bila ekonomi kita dieksploitasi, maka kita nampaklah di mana penghayatan agama mungkin pemimpin masyarakat, Allah Alam. Dan satu lagi saya tertarik tentang macam kalau dulu kita dengar orang kata tsunami, tsunami ni disebut contoh tsunami ataupun bencana alam ni akan disebut sebagai itu nature, itu macam memang semula jadi. Itu dulu-dululah kita dengar ini suara-suara daripada barat. Tapi sekarang kebelakangan ini kita dengar suara-suara tu datang daripada mungkin orang-orang dalam negara kita yang ia Muslim. So apa pendapat Puan? Saya kira pemikiran seumpama itu perlu dibetulkan. Mereka perlu difahamkan bahawa apa yang berlaku di dalam alam ini adalah natijah daripada perlakuan kita terhadap alam ini. Bagaimana kita menggunakan sumber alam, adakah secara berhemat ataupun sebaliknya. Macam mana kita boleh tuding kepada masalah alam sekitar yang berlaku ini adalah sebagai semula jadi. Kalau kita membalak dengan sewenang-wenangnya sehingga habis hutan ditarah untuk tujuan peladangan dan sebagainya. Sedangkan kita tahu kita tahu ekosistem hutan ini tidak sama dengan ladang. Apabila digantikan dengan pokok-pokok ataupun dengan ladang, sudah tidak sama fungsinya. Yang mana kalau kita tengok pokok-pokok ekosistem hutan ini, ia bercabang-cabang.
Jadi ia boleh menapis air hujan yang turun itu untuk mengelakkan berlaku banjir. Tetapi kalau peladangan seperti pokok kelapa sawit dan sebagainya, ia mempunyai daun tiruh dan runcing. Dia tak ada kemampuan untuk menampung ataupun memperlahankan air hujan yang turun itu daripada untuk mengelakkan daripada berlakunya kejadian banjir yang berlaku. Jadi kat situ kita perlu memainkan peranan secara tuntas dan proaktif untuk memberi kefahaman kepada golongan-golongan agamawan kita yang mungkin mereka ini lebih kepada perkara-perkara seperti ibadat-ibadat lain saja, tertumpu kepada ibadat-ibadat lain saja, tetapi tidak mempunyai kefahaman yang baik tentang aspek pelaksanaan kita ini. Jadi kita tak boleh salahkan mereka juga, tetapi kita juga perlu disalahkan. Kenapa kita tak bagi kesedaran kepada mereka? Kenapa kita tak cuba bimbing mereka, tak cuba bagi pendedahan kepada mereka untuk mereka faham bahawa apa yang berlaku ke atas alam kita, bencana alam, masalah pencemaran dan sebagainya, masalah tanah runtuh dan sebagainya adalah berpunca ataupun bertitik tolak daripada diri kita sendiri yang tidak menjaga keseimbangan alam. Ia bukan fenomena semua jadi, sebaliknya ia adalah rentetan daripada tingkah laku kita yang tidak menjaga batas-batas kita terhadap kelestarian alam, terhadap keseimbangan ekosistem alam situ. Itu adalah tanggungjawab kita untuk kita bagi kesedaran kepada mereka kita. Baik, terima kasih Puan. Kita dah hampir ke penghujung program kita. Rasanya macam nak dengar lagi. Sedap sangat dengar. Okay. Mungkin ada nasihat ataupun pesanan untuk program kita bertajuk Islam dan alam sekitar ni. Mungkin kesimpulan terus Puan. Silakan. Okey, terima kasih Puan. Jadi sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, suka saya untuk mengingatkan kepada kita supaya kita sama-sama orang kata cuba menimba ilmu berkaitan dengan alam sekitar. Kalau boleh kita sebagai individu, sebagai masyarakat tidak hanya meletakkan tanggungjawab penjagaan alam sekitar, tanggungjawab pelestarian alam sekitar ini hanya kepada tampuk kepimpinan ataupun pemerintah semata-mata ataupun kepada pihak berwajib semata-mata. Kita tak boleh dalam diri kita ada sifat itu bukan tanggungjawab aku, itu tanggungjawab jabatan ini, itu tanggungjawab jabatan itu. Dan begitu juga kita sebagai masyarakat juga saya suka untuk menekankan bahawa supaya kita ni mengambil tanggungjawab sama-sama bersama dengan agensi-agensi yang terbabit ataupun agensi alam sekitar yang terlibat untuk kita sama-sama menjadi mata dan telinga. Tadi ada persoalan Puan berkaitan dengan adakah kemungkinan wujudnya unsur rasuah di sebalik isu alam sekitar yang berlaku di negara kita pada hari ini. Jadi saya tidak tolak berkemungkinan juga ada unsur-unsur berkenaan jika kita lihat kepada masalah alam sekitar yang tidak berkesudahan. Misalnya isu pembalakan tidak pernah berkesudahan. Kalau kita tengok Tasik Chini beberapa tahun dulu, 10 tahun yang dulu, masih lagi elok kehijauan dan sebagainya. Tetapi pada hari ini kita tengok telah pun gondol Tasik Chini ini. Jadi takkanlah tak ada siapa pun yang nampak tentang perkara berkenaan. Tetapi kenapa masalah itu berlaku juga? Seolah-olah tiada penyelesaian, seolah-olah tiada penghujung, seolah-olah tiada tindakan diambil. Jadi pastinya kat situ timbul persoalan ataupun timbul di minda kita bahawa wujudnya tangan-tangan gaib yang mungkin di sebalik perlakuan berkenaan sehingga menyebabkan situasi di kawasan berkenaan masih lagi berlaku aktiviti pembalakan dan sebagainya. Jadi itu kita mungkin bagi memastikan perkara itu adakah betul ataupun sebaliknya, saya kira itu menjadi tanggungjawab pihak penguatkuasaan ataupun pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk menyelidik ataupun lebih telus dalam menjaga kelestarian sekitar. Jangan kerana untuk penuhkan tembuluk sanggup tutup mata membiarkan masa depan ekosistem hutan, masa depan alam sekitar musnah begitu sahaja dan membiarkan aktiviti rasuah ini berlaku secara berluasa sehingga mengundang bencana yang besar kepada alam sekitar kita. Wallahualam. Baik, terima kasih Puan atas semua jawapan yang diberikan. Dan sebenarnya bila kita sebut tentang Islam dan alam sekitar ataupun Islam dan apa-apalah topik yang kita bincangkan, sebenarnya bila ada huruf I di depan tu, contoh macam Angkatan Belia Islam Malaysia, so dia menjadi lebih susah sebab kita bawa nama Islam tu. Kalau Angkatan Belia Malaysia je senang, so dia ada Angkatan Belia Islam, dia bisa susah sikit sebab dia bawa nama Islam tu.
Okay. Dan contoh lain, Universiti Islam Antarabangsa. So dia ada I situ. Memang beratlah sebenarnya. Okay. Dan saya faham kita mungkin kerana kebanyakan kita nampak agama ni cuma tentang aspek-aspek ritual dan spiritual. So bila alam sekitar ni kita ambil macam sambil lewa je kan. Sebab itulah dia macam tak berapa, kesedaran tu tak setinggi macam mana kita sembahyang tarawih berjemaah. So kita nak menjaga kelestarian alam ni secara berjemaah pun seboleh-bolehnya kita buat macam mana kita seronoknya, meriahnya kita solat tarawih berjemaah kan macam dulu-dulu. Okay. So untuk akhirnya terima kasih Puan sekali lagi kerana sudi bersama kita hari ini untuk 1 jam untuk alam, dan mungkin insyaAllah kita akan panggil untuk siri-siri berikutnya, dan mungkin kita akan bincangkan tentang perspektif agama lain lah pula tentang alam sekitar ni. Wallahualam. Terima kasih kepada Puan sekali lagi dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaysian Interfaith Climate Change Network MICCN dilancarkan sebagai medium penyatuan bangsa dalam negara bagi melihat kepentingan pemeliharaan alam sekitar dan isu-isu perubahan iklim merentasi kaum dan agama.